Abdul Azim bin Muslim muda, berumur 54 tahun. Dan saya seorang penternak ketam lembut yang ada di Sematan. Buat masa itu mungkin menggunakan teknologi yang terkini. Mula-mula kami nangga daripada segi seorang pengusaha dari batang air. Jadi kita nangga daripada seginya pulang balik daripada malam ke siang, siang ke malam, daripada waktu subuh punya pergi. Jadi kami coba untuk bekerja daripada teknologi yang dengan kemahiran kami pun lah. Tapi dalam hal tu kami pun ada seorang pengasas namanya Setu Memani yang bekas penternak ketam lembu juga daripada Sidak Muhandis. Tapi gagal. Jadi kami si putus asa kami akan coba. Dalam percobaan kami rasa kami dah berjaya dalam 75%. Tapi dalam kajian lagi kami dapat mula lagi sampai 95% kejayaannya. Asal daripada sebelum jadi ketam lembut, asalnya kita ambil daripada peraih, iaitu nelayan. Kita beli nelayan harga yang kompetitif lah, yang berpatutan, win-win, menang-menang, kepuasan. Lepas itu kita akan proses seperti mana yang kita tahu. Kita proses, kita timbang, lebih kita timbang, kita rendam sebentar, sekejap, bisa kita buang kaki, sepit kaki kita buang semuanya. Lepas prosesnya baru kita masuk dalam sangka dan kita nangga daripada tekanan air berapa saniti dan berapa nyempun suhu yang memuaskan untuk ketam. Sebab proses ketam lembut bukan yang mudah seperti kita rasakan, bukan seperti di batang air. Batang air kita boleh buat proses yang simple aja, senang aja. Tapi untuk di darat tu mungkin risikonya tinggi. Kita kena jaga ketamnya dengan 100% lah. Yang seperti kita menjagakan diri kita pun. Okey, proses yang kita akan jaga daripada segi air kita kena tahu, daripada segi suhu kita nak tahu, pemakanan pun kita kena atur. Proses yang mengambil masa melebihi 20 hari, antara 21, 22, 23 dan 24 hari. Nangga kebesaran ketam dan daripada segi makan dan jagaan. Okey, makanan dia kita ada makanan ikan, yang kemampuan memang kita beri makan ikan lah, yang diet dia. Tapi untuk protein badannya, mungkin kita mampu, kita boleh beli protein melalui ikan juga. Ada dua jenis ikan, iaitu gembung dan tongkol. Tapi mungkin kita nak beri makan daripada segi ikan tongkol memang harga mahal. Sebab daripada segi kos modal kita dah beli benih RM13 dan kita keluarkan produk kita sebanyak RM45. Tapi tolak kos ini, bolehlah pendapatan kata orang cukup makan. Tapi jikalau ada bantuan lagi pada segi yang mungkin kita boleh mengeluarkan lebih besar lagi produk kita daripada jangkaan. Nama saya Encik Setu bin Merani. Saya sebagai penangkap ketam lah. Buat permulaan lah, pertama kali saya mula pembuatan ketam lembut. Coba saya dalam 10 biji bakul. Bakul yang kita buat buah mata kucing tu lah, yang putih. Lepas itu saya beli bulah fight 3 inci. Saya pola petak yang pun krim, susun 5 sebelah. Saya yang mau buat di batang air sini. Lepas saya beri tali ujung kanan, kiri kanannya. Jadi air pasang surut lah. Saya catat daripada 15 hari bulan. 15 hari bulan. Saya yang start masuk, hitung tadi 21 hari dia akan bertukar kulit. Daripada saya start proses. Yang pertama kali kita memang proses ketam lembut, memang kita buang kaki, buang sepit. Yang saya simpan dalam perahu tadi, memang saya buang kaki, yang pun buang sepit. Takutnya apa ni lari. Jadi maksudnya saya memang pertama kali lah peserta yang membuat pertama kali ketam lembut tu. Tapi memandangkan tadi saya bukannya tak berjaya.
tahun sini belum ada jalan besar Mas ya. Jalan tikus, jalan kampung. Jadi terpaksa saya menumpang dengan Sidak Jabatan Pertanian untuk pakai nyimpan mana ketam lembut yang dah jadi. Kenang di kampung Tusan Jaya belum ada jalan, belum ada masuk, karan belum ada masuk. Jadi saya bonding dengan bos Sidak Pertanian mari cek Encik FO Akuan, FO mari. Jadinya mana boleh numpang saya ya tadi dalam 5 kilo, 7 kilo tak tentulah. Jadi daripada saya tadi kadang-kadang malam ajaklah pekerja tu. Dan macam di pertanian staf-staf lain tu kadang-kadang simpan saya dalam freezer dengan betul. Yang pun staf-staf lain tadi sebarang timpak lah dengan jadi bagaimana ketam ya penyek. Lah jadi saya berjaya waktu ya bukannya apa. Bos takut masa tu saya berkongsi dengan Abdul Azim. Dia mula di atas, saya yang mula di batangai sini. Nama saya Umang Nangku. Saya salah seorang pengarah syarikat Ginger and Coconut Development Sdn Bhd. Syarikat kita ni ditubuh pada tahun 2010 tetapi kita hanya membuat start operation pada tahun 2016. Main aktiviti syarikat ini adalah membuat vertically integrated operation for mud crab farming di Sarawak. And kita punya hatchery di sini, di Sematan ni, bermula pada tahun 2016 dan kita adalah hanya satu sahaja hatchery di Malaysia untuk membuat benih anak ketam pada masa ini. So kita lebih kurang jadi pioneer dalam area ini. Ya, selepas itu kita juga ada ladang di mana kita membawa benih anak ketam kita untuk di grow out di ladang kita di Rambungan dan di Telaga Air. Ya. Di hatchery ini kita induk ketam yang kita bawa masuk ke hatchery ini adalah sumbernya di Sarawak. Sebab di Sarawak ni kita memang ada ketam kalok lah, you know what we call it here, ketam kalok. Naturally memang ada di Sarawak dan juga kita membawa induk ketam ni dari negara seperti Sri Lanka, di mana Sri Lanka terkenal dengan ketam mereka yang besar, the Sri Lankan king crab. So kita bawa induk dia dan buat juga benih dari Sri Lanka dan Australia. So Philippines juga kita ada bawa. Ya, induk ketam. Dan benih yang dikeluarkan di hatchery ini diguna untuk operasi syarikat sendiri di ladang dan juga dijual, benih dijual kepada pengusaha ladang yang ada di Sarawak, tidak ramai dan yang lebihnya kita telah ekspor ke Singapura, Indonesia, Brunei, dan ke Semenanjung Malaysia juga. Sebenarnya syarikat kami sudah di-identified oleh Kerajaan Negeri Sarawak sebagai anchor company untuk to develop mud crab farming di Sarawak. So untuk membuat satu industri ketam di Sarawak adalah tanggungjawab yang besar. Jadi kami memang berharap untuk mendapat sokongan dari kerajaan negeri. Kerajaan negeri sudah memberi sokongan yang besar, yang banyak kepada kami dan juga kami berharap juga untuk mendapat contract farmers. Ya, contract farmers untuk sama-sama grow out ketam ini and
ketiga juga kami berharap juga untuk mendapat pengusaha hatchery ketam yang lain juga supaya kita dapat membangunkan ya sektor aquaculture. Agensi kerajaan yang membantu syarikat kami dari mula ialah MTDC, Malaysian Technology Development Corporation. Kita adalah salah satu anak syarikat di dalam ekosistem mereka. Kedua ialah Department of Agriculture Sarawak, Jabatan Pertanian under Inland Fisheries, the Department of Fishery under LKIM, dan juga Sarawak Land Development Board SLDB dengan bantuan venture capital mereka untuk syarikat. Sebagai contract farmer, seseorang tu mesti ada tempat. Lokasi memang penting kerana lokasi ini mesti di tempat yang ada akses ke air masin, ya, air masinnya ada minimum 18 ppt lah, ya. Kerana untuk membuat social crab ialah operasi 24 jam. Kita tidak menggalakkan orang contract farmer membuat operasi 24 jam ni sebab ini akan memerlukan masa, memerlukan tenaga juga, ya, pekerja juga. Kita mendapat email dari customer kita dari Korea. Mereka mendapat email ni dari website kita www.neocrab.com. Mereka suka dengan cara kita membuat social crab sebenarnya. Kerana kita membuat social crab ni dengan cara natural molting. Yang tu dia menarik perhatian customer kita. Customer kita sudah datang ke Sarawak, jumpa dengan kita dan pergi ke hatchery, ke ladang. Kalau tak salah, mungkin ada 8 kali dari Korea mereka datang ke sini. Ya. Permintaan customer dari Korea ni, dia minta kalau boleh 20 metric ton sebulan. Neocrab pada masa ini belum dapat memenuhi permintaan ini. Tapi kita sedang meningkatkan pengeluaran social crab kita dengan membuka ladang yang lebih dan juga menjemput contract farmers untuk sama-sama membangunkan industri ketam kulit lembut ni. Ya. Kita membeli balik
input ke social crab ini mengikut saiz yang saiz 50 hingga 70 gram kita membeli balik dengan harga RM2 seekor. Pulangan dia tu lebih kurang 30% untuk contract farmer sebab kos-kos yang lain tu ialah termasuk electricity, makanan, tenaga pekerja. Kalau dia buat sendiri, dia tak bawa orang lain, so dia boleh jimatkan kos itulah. Lebih lagi lah pulang kepada contract farmer. Nama saya Brandon Tan dan saya selaku pegawai di sinilah. Jabatan Pertanian Sarawak di bahagian perikanan darat ada beberapa inisiatif lah untuk meningkatkan minat orang ramai, orang awam tentang penggemukan ketam dan juga ketam kulit lembut. So kami menyediakan beberapa bantuan dari segi input alat dan juga kursus-kursus lah untuk menarik perhatian orang awam mengenai ternakan ketam. Setakat ini pengusaha masih kurang. Yang pengusaha utama di sini mungkin 2 saja. Di Samarahan ada, di Bintulu pun ada. Dari pandangan kami, supply masih sangat sikit lah berbanding dengan demand. Demand masih tinggi dan ini satu pasaran yang besar. Jabatan Pertanian Sarawak, terutamanya untuk stesen sematan lah, kami menjalankan beberapa kajian yang basic tentang sistem-sistem ketam yang baru dan juga kursus-kursus bagi orang awam yang berminat lah, yang ingin menceburi tapi mungkin ada knowledge basic untuk ternakan ketam. So kami menyediakan serba sedikit kursus asas untuk dia orang cuba menceburi bidang ini. Ini adalah satu inisiatif jabatan di mana ini dipanggil vertical crab box. Ini adalah satu model yang kami guna untuk tujuan kajian dan juga tujuan kursus lah, mendedahkan orang awam mengenai sistem ini. Setakat ini result dia sangat memberangsangkan lah dan amat cerah kami nampak. Salah satu kebaikan ini sistem, kita dapat kawal air dia, menjaga kebersihan dan menjimatkan tempat. Dan ini sesuai lah mungkin diguna oleh penternak yang ingin menceburi mungkin urban farming atau dia ada tanah yang limited. Saya sekarang sebab kami ada guna 2 set, yang dekat sebelah ada 17 tangki, memang ada benda. Dekat sini ada 6 tangki, memang ada benda. Itu sajalah. Tapi yang sekarang ni peringkat dia mau pergi ke peringkat mau jadi ketam. Start daripada dia menetas kami ambil buruh simpan dalam tangki, dia ambil masa 28 hari. 28 hari kira-kira kalau lebih besar ni sajalah. Besar dah. Dah boleh keluar sudah. Dah boleh dijual. Selalu dia kami kalau tak ada dah kurang induk ke sini, kami order dia dari selalu dia dekat Kampung Sempadi
Kami beli induk dia, berat dia yang cun untuk jadi induk 400 gram ke atas. Tapi spesies dia yang selalu kami ambil dari sana Terangki Barika. Sebab kami ambil dia yang berat dia 400 gram ke atas sebab dia lebih matang. Anak dia bila dah bertelur pun dia okey nanti. Memang menjadilah. Bila sudah bertelur, bila dia dah menetas, dalam lingkungan 2, 3 ataupun 4 juta. Tapi benih dia tu memang tak akan jadi banyak lah. Selalu dia kalau satu induk yang biasa dah jadi ketam, sampai 28 hari, selalu dia paling banyak yang kami dapat satu induk, dekat 200,000 ekor. Okey, daripada pemakanan dia ikut dia punya stage, dia punya peringkat. Bila umur dia, dari dia menetas, masuk tangki, dia start makan Z yang kami panggil sini Z1. Dia sangat-sangat halus. Macam tepung lah, kira macam tu. Bila dia makan tu dari hari pertama hingga hari ketiga. Lepas hari ketiga, hari keempat pergi hari ke-15, dia punya makanan pun lain juga. Sebab dia sudah besar, jadi makanannya pun besar sikit. Kiralah ala-ala seperti rambut dia punya saiz. Tapi sama macam tepung juga, sudah masuk peringkat megalopa. Dari dosi 15, pergi sampai dia jadi ketam, dia makan benda lain juga. Dia makan pellet udang kecil juga, kostad selalu dengan keramik. Benda tu memang kasar lah makanan dia. Makanan tambahan yang selalu dia etimia tu selalulah bagi dia pagi, petang macam tu. Tapi harapan bagi kami harap semua yang kami mau semua orang kita berjaya juga daripada segi tunjuk aja, insyaAllah datanglah di tempat kami Amy Sofred, insyaAllah di Sematan nombor 22. Kami akan ajak tunjuk aja tentang cara-cara proses ketam lembut daratan, bukan di batang air, bukan di sungai, di daratan. Harapan saya ialah untuk melihat industri ketam, ya, sama ada soft shell ataupun hard shell ini lebih dibangunkan, lebih maju. Harapan saya juga ialah untuk mendapat lebih lagi penglibatan dari penternak-penternak tempatan.